Dia sudah berbakti pada ayahnya tanpa dia memberi apa-apa hadiah kepada ayahnya. Tetapi sebabkan dia berselawat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama ayahnya. Kalau Allah sebut nama ayahnya, satu rahmat, satu barakah, satu limpahan yang Allah berikan kepada ibu-ibu. Macam mana? Dapat tak? Sebagaimana yang ayah dapat? Tak dapat. Yang dapat si ayah. Ibu dapat apa? Ibu sudah dapat pahala mati syahid melahirkan anak. Satu anak, satu pahala mati syahid. Dua anak, dua pahala mati syahid. Tiga anak, tiga pahala mati syahid. La ilaha illallah. Ternyata anak-anak, tambah dua anak yang dilahirkan itu berselawat pula pada Nabi SAW. Sudah berbakti. Sebab itu anak-anak itu, tuan, jangan kita terlalu marahkan dia. Kerana apa? Kerana sebelum kita marahi dia telah berbakti kepada kita dengan berselawat ke atas Nabi SAW. Oleh kerana itulah majlis-majlis selawat, majlis-majlis maulid seumpama ini kita kena kerapkan, anjurkan secara kerap. Selalu sebelum ini kita rayakan setahun sekali, akan datang kita buat 6 bulan sekali. Kemudian buat pula 3 bulan sekali. Kemudian mengorak langkah lagi menjadi sebulan sekali. Masya Allah. Insya Allah, kalau tuan-tuan lakukan, bekerjasama, berkorban untuk majlis maulid Nabi SAW ini, tuan-tuan, surau ini akan makmur, dan surau ini akan ditatangi oleh orang-orang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya, bagaimana yang Tuan Haji Mukhtar kita tahu, berguru dengan Syekh Abdul Razak Al-Masri yang sepatutnya beliau hadir pada malam. Kalau dibandingkan dengan saya ni, tuan-tuan, dengan dia bagai langit dan bumi. Dia datang majlis maulid Nabi, tuan-tuan, dia bukan orang yang datang. Dia bukan sekadar orang yang datang majlis. Dia bukan sekadar orang yang mengisi majlis, tetapi dia juga penganjur majlis. Dijadikan diri dia sebagai penganjur majlis. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia sudah mencapai satu rasa yang luar biasa, cinta yang tidak belah hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berani cakap, tuan-tuan, setiap tahun beliau menganjurkan majlis maulid Nabi SAW. 2 hari lepas majlis kami, beliau anjurkan di Dataran Ilmu Selayang, bersebelahan dengan Stadium Selayang. Ini pertama kali saya lihat majlis yang sangat besar yang dianjurkan oleh dia. Dialah tonggaknya, dan dia sendiri mengeluarkan hartanya. Saya sebagai orang kanan dia melihat sendiri resip dan harta dia keluar. Setiap tahun bertambah. Mula-mula dulu dia keluar 10,000 untuk maulid Nabi. Tahun selepasnya dia keluar 20,000. Dia meningkat setiap tahun tu. Tahun selepas itu naik lagi 30,000 duit dia keluar. Dia tak tunggu duit masjid, duit YB ke, duit surau, dia tak. Kalau tunggu sama bila je, banyak yang tak jadi, dia kata. Tak apa, kerana peruntukan surau masjid ni setahun sekali, kita tak betul. Dia keluar sendiri harta dia. Ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang nak kita zahirkan kalau tidak
dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita ada, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahawa kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan salawat. Itu tak adalah modal besar, kan? Modal kecil saja selawat. Itu pun ramai yang tak nak selawat. Ya. Selawat, harapkan selawat dalam solat saja. Ya. Selawat dalam solat, kiralah berapa kali, boleh bilang dengan jari satu hari. Itu kalau solat. Kalau tidak solat, tidak selawat. Tapi kita lihat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatiku, kata Allah. Tetapi kenapa dalam solat ada sebut nama Muhammad? Kenapa dalam solat ada selawat pada Muhammad, kepada Ibrahim, kepada keluarganya, sedangkan solat itu Allah Ta'ala bagi tahu itu untuk ingat aku. Cuba tuan-tuan fikir. Ini artinya tuan-tuan, dalam solat kita bukan saja mengingati Allah, diperintahkan mengingati Allah, tetapi dalam solat kita juga diperintahkan mengingati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak dapat kita nafikan. Kalau kita ahli solat, kalau kita bukan ahli solat, mungkin kita nafikan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan semua ahli solat. Jadi mengingati Rasulullah SAW itu menyempurnakan ingatan kita kepada Allah. Kerana Allah telah bagi tahu Muhammad itu kekasihnya. Dan Rasulullah sendiri mengaku, ana habibullah wala fakhr. Aku ni kekasih Allah. Kalau Nabi Musa kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah, rakan Allah. Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah. Nabi Isa min ruhillah, itiupan ruh daripada Allah. Aku Muhammad habibullah wala fakhr. Aku kekasih Allah, dan ini bukan untuk bangga-bangga. Inilah jawatan aku yang sebenarnya. Kalau dah kekasih tuan-tuan, kekasih Allah, dia tak bercerai tanggal, tak berpisah. Sebab itulah, untuk menyempurnakan ingatan kita kepada Allah, kita mesti menggunakan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal kita azan setiap hari. Selepas azan dibaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Doa dan salawat untuk Muhammad yang dikatakan sebagai wasilah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dan percayalah, apa yang kita amalkan pada malam ini bukan sekadar amal, bukan amal yang biasa-biasa. Ini adalah amal yang luar biasa. Ini adalah amal yang cukup penting. Kalau tidak kerana maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kerana lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun tak ada hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, awal Muharram, Isra Mi'raj. Itu semua takkan wujud kalau tidak kerana hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini semua boleh diterima dengan akal kita yang sehat, alhamdulillah. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wajabat lahu syafa'at. Barang siapa yang berselawat kepadaku, wajib. Dalam ilmu sam'iyat kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, syafaat inilah bantuan di saat-saat yang memerlukan. Bantuan sampai di saat-saat memerlukan. Itu dikatakan syafaat. Dan Rasulullah SAW ini diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaatul uzma, syafaat yang agung kepada manusia di kalangan umatnya. Sudah tentulah mereka itu di kalangan orang pernah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, semuanya malaikatnya. Malaikat yang lebih ramai, tuan-tuan. Tak ada yang boleh bilang malaikat. Betapa ramainya mereka. Ya. Sejak dia mula dijadikan sampai hari ini tak ada yang mati lagi malaikat. Kita ramai yang dah mati dah. Tahun lepas ada, tahun ni dah tak ada. Ya. Tahun ni ada, tahun depan dah tak ada. Ya. Mana pergi tuan Nabi tu dah tak ada dah. Dah pergi. Ya. Tapi malaikat ni tak ada. Mereka sentiasa hidup, dan mereka juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, tuan-tuan. Bila faham selawat ni apa benda, tujuannya kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad SAW, malaikat muliakan Nabi Muhammad SAW, orang yang berselawat mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW, orang yang tengah solat pun mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi orang yang sambut maulid Nabi, mereka ni confirm orang yang muliakan Nabi SAW. Tak dapat nak dinafikan. Sebab itu makanan tu nanti untuk orang yang sambut maulid je. Orang yang tak sambut maulid jangan makan. Kasar bunyi tu, tapi betul tak? Yang sambut maulid je makan. Yang sambut dah jadilah. Yang tahu siapa disambut. Kalau anak kita buat hari jadi tu, tengok kawan-kawan dia datang. Kawan-kawan dia datang, tu je yang kawan yang datang tu je yang boleh makan. Yang tahu tapi dia tak datang. Dia tahu kawan dia ada hari jadi, dia tak datang. Maka dia tak layak untuk menikmati kek hari jadi tu. Simple itu pun kita boleh faham. Jadi husnuzan saya, tuan-tuan yang hadir pada malam ini, orang yang benar-benar menyambut ulang tahun kelahiran junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanan itu yang sedap itu, saya tak tahu makanan apa ni, ada kambing ke? Dengar cerita sedap ni, terbaru dari jauh dah. Itu untuk anda yang menyambut. Tak sah kalau buat maulid Nabi ni tak ada makanan. Tak lengkap majlis dah. Kita sambut hari jadi pun hebat makanan kita. Bertingkat-tingkat kek Kalau tak kita sambut, tiba-tiba surprise anak kita sambut. Surprise kan.
Tiba-tiba je kita pun kalau kamu dah tu nak pakai kain pelekat, capai mana yang ada lah. Dah nak sambut aja jadi rumah macam-macam ada, kek ada, bahulu ada. Tu kek tu zaman moden lah. Kalau dulu punya kek tu lah bahulu tu lah. Kita pun rasa apa tuan-tuan? Wajib mutah. Kalau anak sambut birthday lah, apa rasa? Terharu rasa, la ilaha illallah. Yang ni lah yang abah tunggu ni. Sekian lama baru hari ni lah merasa, oh, seronok pula. Kok mak pula nak kisah sama mak tu. Anak bagi kek. Mak jadi mak dia aku la ilaha illallah. Bau tu lah nak tahlil daripada mak. Punyuk tahalu Oh ya. Oh mak pun dah lupa hari ni jadi mak tu. Macam mana kau boleh ingat? Tengok aku tak ingat dah pula. IC mak dah tulis ni. Kita semua dah plan dah adik-beradik. Sebulan lebih lagi dah plan dah. Dengan belonnya, dengan apa warna-warni. Terharu tak tuan-tuan? Terharu tak? Seronok tak? Seronok. Terasa dihargai, terasa dimuliakan, terasa disanjung. Rasa nak meloncek rasa tapi dah macam tu lutut dah sakit. Nak meloncek macam tu. Seliu ni. Saya tuan-tuan tak pernah lagi rasa macam tu lah. Sebab anak macam kecil lagi. Kan? Jadi tuan-tuan yang mati oleh Allah SWT, kalau tuan-tuan boleh rasa perasaan macam tu, apa rasa Nabi SAW? Agak-agak lah perasaan Nabi Muhammad ni lagi kuat daripada perasaan kita, tuan-tuan. Semangatnya lagi tinggi daripada semangat kita. Ya? Nasabnya lagi mulia daripada nasab kita. Seluruh apa yang keluar daripada tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam itu semua suci, tak ada najis satu pun. Kita orang lupa orang nitik darah dah najis darah kita. Najis darah kita, tuan-tuan. Apa tak lagi najis kita memang hukum najis kita. Idea kita tak najis tapi jijik kalau ada orang ludah depan kita. Tapi bayangkan kalau Nabi ludah depan tuan-tuan. Cuba bayangkan. Jijik tak jijik? Tak ada jijik dah. Suci. Jadi ubek lagi. Tapi tak adalah akhlak Nabi sampai ludah depan orang kan. Jadi makna tuan-tuan, apa yang ada pada Rasulullah SAW itu 30 kali ganda lagi daripada apa yang kita ada hari ini. Kekuatan yang ada pada Nabi SAW itu diriwayatkan oleh ulama, diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Syama'ilnya. Kekuatan baginda SAW menyamai 30 orang lelaki. Bayangkanlah 30 orang lelaki punya kekuatan. Dua biji kereta boleh angkit semua. 30 orang lelaki boleh angkit dua biji kereta. Boleh jeng-jeng lah kalau nak menisbahkan kekuatan pada hari. Bayangkanlah perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Terharu dia itu lebih daripada kita. Tambah-tambahan pula yang sambut hari jadi baginda SAW, sambut maulid ni orang jauh ke beranang ni. Masih baik beranang ni dah maju dah modan sikit kan. Tak ada lah corok lagi. Dulu dia corok.
Macam pasir ambul, buntu tu, tengkek tu corok itu. Ya. Ranang ni modern. Tapi ada orang berselawat. Allah terharu tuan. Rasulullah tahu tak? Sampai tak? Sampai. Dibawa oleh malaikat suara selawat itu, kalimah selawat itu, dan nama orang dan nama bapa dia di hadapan Nabi SAW. Ini perkara syariat kita tak nampak, tetapi diriwayatkan oleh para ulama hadis. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda tuan-tuan, ya, betapa pentingnya kita ni ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang melayakkan kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majlis ini adalah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Kenapa isi dalamnya kan? Maulid ni selawat Nabi. Ada orang yang banyak berselawat, alhamdulillah berselawat. Ada orang yang bersedekah, ibadah. Ibadah sedekah dapat dibuat dalam majlis. Seronok tersenyum, nampak gigi, ibadah juga, sedekah juga. Apa lagi ibadah? Dibacakan ayat Quran, diadakan majlis nasihat seperti ini juga ibadah. Kemudian doa pula, mukhul ibadah, otak segala ibadah lagi. Makan bersama-sama, lepas ini kita makan bersama-sama, itu termasuk dalam ibadah. Makan secara berjamaah, itu sunnah Nabi SAW. Itu cara umum. Kalau secara khususnya sunnah Nabi, tuan imam pun ada tinggal kadang-kadang. Apa dia? Ini ramai yang tinggal. Kadang-kadang imam pun tertinggal, Bilal pun tertinggal. Ya. Jadi kita makmum pun banyak kali tertinggal. Kena ingat. Apa pun ni tuan-tuan, satu sunnah yang kecil, yang sunnahnya sahih, hadisnya sahih, fadilatnya sahih, manfaatnya sahih. Ini dia, as-siwak, ya, mencuci gigi sebelum menunaikan solat. Ada dalam kitab fiqh cara-cara dia. Nak kena belajar cara dia, ada cara dia untuk mengamalkan sebelum solat. Fadilatnya besar sekali, dan perkara ini tidak sepatutnya ditinggalkan oleh seorang imam surau ke imam masjid. Imam mula-mula dulu kan, barulah makmum ikut, betul tak? Jadi istiqamah. Cuba dulu yang kecil ini. Yang kecil ini cuba dulu, sebelum kita pergi pada sunnah yang besar-besar yang taufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengamalkan. Sama-sama dengan saya berselawat dalam keadaan hati yang sejahtera dan kecintaan yang mendalam. Boleh ya? Kita nak selawat yang kualiti, itu selawat yang kita ucapkan dengan hati yang sejahtera, tidak ada muslihat apa-apa, semata-mata untuk dapat redha dan kecintaan yang mendalam. Ya, kecintaan yang mendalam
melalui qalbu yang sejahtera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untukmu ya Rasulullah, untukmu wahai kekasih Allah, untukmu wahai Safi Allah, untukmu wahai yang dimuliakan Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ya awwala khalqillah wa khatam rusulillah. Ya kamil al-zat, ya jamil as-sifat, ya muntaha al-ghayat, ya nur al-haq, ya siraj al-awalim, ya sayyidi ya Muhammad, ya sayyidi ya Ahmad, ya sayyidi ya Abul Qasim. Jalla kamaluka an yu'abbira anhu lisan, wa azza jamaluka an yakuna mudrakan li insan, wa ta'azama jalaluka an yakhtura fi janan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala alaika wa sallama ya Rasulullah, ya majlal kamalatil ilahiyatil a'zam. Apakah yang saya bacakan tuan? Itu ialah puji-pujian buat Rasulullah. Ini bab yang terakhir. Bab yang terakhir, yaitu kenapa kita kena puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad tu namanya Muhammad. Muhammad tu artinya insan yang terpuji akhlaknya. Nah, kalau namanya sudah pun insan yang terpuji akhlaknya, kenapa tidak kita puji baginda? Walaupun tak ada orang yang nak dengar di hadapan kita memuji Nabi, duduk berseorangan kita puji Rasulullah. Boleh tak tuan? Kalau orang berqasidah, orang ramai puji. Tetapi dalam keadaan kita kesunyian,
tiba-tiba terkeluar daripada lubuk hati kita satu suara memuji Muhammad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri puji Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ni tuan-tuan juga puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baik, Nabi mulia, Nabi pemurah, Nabi benar, Nabi, itu artinya tuan-tuan, kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuji Muhammad, kita juga memuji Muhammad. Di manakah kedudukan kita dengan Allah? Sudah tentu hampir. Itulah taqarrub namanya. Ini yang diajar oleh guru-guru kita. Dan guru saya diajar begitu. Jadi ringankan lidah kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak memberatkan lidah kita untuk memuji Nabi Muhammad, suatu hari jangan kita rasa terguris kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau lidah tak biasa memuji, lidah itu akan biasa menghina. Banyak kalau puji-pujian kepada Rasulullah. Sebab itulah Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, beliau mengabadikan puisi. Jadi dia dinamakan puisi itu Qasidah Al-Burdah. Di dalamnya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji akhlaknya. Dan qasidah dibaca di sekolah-sekolah agama, di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren zaman dulu. Supaya apa tuan-tuan? Untuk mengekang satu gelombang, ada satu gelombang daripada orang-orang yang tidak tahu kedudukan dan kemuliaan Muhammad. Mereka ini akan mengeluarkan kenyataan menghina Muhammad. Ini yang kita takut tuan-tuan. Dulu tak ada media sosial. Hari ini semua orang ada kamera, boleh katakan. Anak-anak ni pun ada kamera, nampak? Orang tua pun ada kamera. Ada boleh, masing-masing boleh buat video. Masing-masing boleh berhubung seluruh dunia dalam keadaan sekelip mata. Katakanlah mereka tidak kenal Rasulullah, mereka tidak mau tahu kemuliaan Nabi Muhammad, keluar perkataan menghina daripada media sosial mereka. Siapa yang akan bertanggungjawab? Kalau tidak kita war-warkan, gemburkan, iklankan pujian kepada Muhammad, inilah yang akan mengekang penghinaan terhadap inilah yang akan mengekang. Ini yang kita khawatir, yang ini yang kita rasa nak menangis. Luruh hati dan perasaan kita kalau ada seorang Islam yang tergamak menulis dengan tulisan dan menuturkan dengan lisan penghinaan terhadap Muhammad, terguris hati dan perasaan. Kita hanya mampu berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan petunjuk. Kita nak buat demonstrasi pun tak ada artinya. Rasulullah dihina ni bukan hari ini, sejak baginda hidup lagi pun telah dihina. Kalau lidah yang tidak dibiasakan memuji, pasti dia akan menghina. Ini yang kita bersama. Oleh kerana itu kita selesaikan masalah ini dengan ilmu dan panduan daripada ulama. Ulama kata, hendaklah kamu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji baginda di dalam Al-Quran.
para sahabat memuji baginda, malaikat memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama, ahli sufi, ahli sunnah wal jamaah, semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang selayak baginya. Jangan hadnya jangan seperti memuji orang Kristian memuji Nabi Isa sehingga pujian itu layak pada Tuhan tapi itu daripada Isa. Itu tak boleh. Bawah pada itu silakan. Jangan sampai menyamakan Nabi itu seperti Tuhan. Sudah Muhammad. Bawah pada itu silakan pujilah dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang istimewa. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang ternyata mempunyai hubungan yang betul-betul serius dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang mampu untuk saya kongsikan pada malam yang berbahagia ini. Insya-Allah mudah-mudahan pada akan masa-masa yang akan datang kita akan ketemu lagi, dan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma afid min majali dhatikal qudusiyyah bihal salatil kamaliyah ala ainil haqiqatil muhammadiyah al mutajalliyah an kamalil dhati fi jamalati wahdiyati wa taslimatil ma'anil akmaliyah ala madharil haqa'iqil ihsaniyah wa masdaris suwaril ilahiyah wa zayyidil zujajatil mithaliyatil nawraniyah. اللهم صل وسلم باسمك الجامع الأعظم واسمك الكامل الأكرم ونورك الساطع الأفخم على جوهرة كنزك اليتيمة التي نظمت لأجلها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين والحمد لله رب العالمين. Ampunan maaf sekiranya telah kata tersalah bicara. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.